Okey kelas, sekarang cikgu akan terangkan tentang pemahaman luar ya. Ini ialah pemahaman luar satu, bermaksud pemahaman ini tiada dalam buku teks. Okey, ini pemahaman luar sebab dalam soalan UEC ada pemahaman luar yang awak tak pernah belajar. Okey. Jadi tajuk kita ialah keluarga impian saya. Apa maksud keluarga impian? Maksudnya ialah family ya, keluarga yang macam mana yang awak nak. Mestilah keluarga yang bahagia ya. Perenggan satu, rumahku syurgaku. Maksudnya rumah ialah heaven ya. Rumah ialah tempat bermulanya segala sesuatu. Kalau rumah itu rumah yang tidak bahagia, bermaksud keluarga itu tidak bahagia, maka kita tak suka tinggal dalam rumah itu. Sebab itu kita panggil rumah sebagai syurga. Okey, rumahku, syurgaku. Kenyataan ini menunjukkan betapa pentingnya peranan ahli keluarga dalam kehidupan seseorang. Di mana kalau keluarga itu bahagia, maka rumah itu akan jadi syurga. Kalau keluarga itu tidak bahagia, rumah itu bukanlah syurga, tetapi neraka bagi seseorang. Keluarga impian saya ialah keluarga bahagia. Apakah ciri-ciri yang harus ada pada sesebuah keluarga bahagia? Cuba fikirkan sejenak. Maksudnya cuba kita fikir sekejap. Kita nak keluarga bahagia, tapi apa ciri-ciri keluarga bahagia? Bertitik tolak daripada manifestasi tersebut, setiap individu harus memikul dan melaksanakan kewajipannya untuk mewujudkan keluarga bahagia. Sini cikgu akan highlight ya. Maksudnya kalau kita nak keluarga bahagia, semua orang dalam keluarga, tak kisahlah ibu, ayah, abang, kakak, adik, awak sendiri harus memikul dan melaksanakan kewajipan untuk mewujudkan keluarga bahagia. Maksud di sini ialah kalau ibu dan ayah kamu baik bertanggungjawab, rajin, penyayang, tapi kamu tidak memberikan kerjasama, maka keluarga kamu tidak akan bahagia. Semua orang memainkan peranan yang sangat penting dalam mewujudkan keluarga bahagia ataupun keluarga impian. Okey, seterusnya perenggan yang kedua. Ibu bapa memainkan peranan yang paling penting dalam mewujudkan kebahagiaan dalam keluarga. Jadi kalau keluarga nak bahagia, sebenarnya yang memainkan peranan yang paling penting ialah ibu bapa. Okey. Kenapa kelas? Ibu bapa lah yang akan membentuk kepribadian dan sahsiah anak-anak. Maksudnya sikap kita, tingkah laku kita ditentukan oleh ibu bapa dari rumah. Macam mana ibu bapa kita ajar kita, begitulah kita punya sikap. Ibu bapa lah yang akan membekalkan kehidupan sempurna kepada anak-anak. Kerana kita ada satu pepatah Melayu yang mengatakan bahawa anak-anak ibarat kain putih. Ibu bapa lah yang akan mencorakkannya sama ada seindah warna pelangi atau semalap masa depannya. Maksudnya kita ni lahir sebagai seorang bayi yang kita tak tahu mana salah mana betul. Dan kita seperti kain putih. Kain putih ni sangat suci, sangat bersih. Tak ada kekotoran. Tetapi ibu bapa lah yang akan mencorakkan kain itu. Sama ada kain itu jadi secantik warna pelangi, rainbow, atau kain itu jadi kotor. Bermaksud kalau ibu bapa corakkan kain itu seperti pelangi, um, anak-anak itu membesar sebagai anak-anak yang berakhlak mulia. Tapi kalau ibu bapa mengotorkan kain tersebut, iaitu mengajar anak dengan cara yang tidak betul, maka anak-anak akan menjadi orang yang tidak memiliki akhlak yang mulia. Jadi di sini dia kata, ibu bapa merupakan guru terdekat yang harus menunjukkan contoh atau teladan yang baik. Kerana ibu bapa ialah teladan anak-anak. Kita ada satu lagi peribahasa, bagaimana acuan, begitulah kuihnya. Maksudnya bagaimana sikap anak-anak, begitulah sikap ibu bapanya. Okey, jadi peribahasa ini sangat mendalam ya untuk ibu bapa. Baiklah, seterusnya perenggan yang ketiga. Pendidikan bermula dari rumah. Okey, kenapa cikgu kata pendidikan bermula dari rumah? Maksudnya macam mana pun awak dihantar ke sekolah, tetapi sebenarnya awak punya pendidikan yang pertama sejak lahir itu bermula dari rumah, bukan dari sekolah, bukan dari kindergarten, bukan dari tadika. Okey, kerana guru pertama awak bukanlah cikgu tetapi guru pertama awak ialah ibu bapa awak. Jadi ibu bapa hendaklah mengajar anak-anak untuk membezakan yang mana intan, yang mana kaca. Okey. Yang mana yang bernilai kelas? Mestilah intan ya. Ataupun permata, diamond daripada kaca. Kaca ni gelas yang mudah pecah. Tapi intan ni dia berharga, mahal. Luar biasa. Ibu bapa harus mengawasi perlakuan dan memantau kegiatan luar anak-anak. Maksudnya ibu bapa perlu pantau, perlu tahu mengawasi ke mana anak-anak pergi, dengan siapa anak-anak berkawan.
Okey, sebab anak-anak ini baru berumur setahun jagung. Setahun jagung maksudnya tak ada pengalaman. Tidak tahu lagi membezakan mana salah dan mana betul. Dekat sini kita ada satu peribahasa ya. Berumur setahun jagung, darah setampuk pinang. Maksudnya baru lagi, tiada pengalaman. Jadi anak-anak ini dia mudah terjebak dalam kancah negatif. Okay. Ibu bapa harus memastikan anak-anak tidak berkawan atau tidak bergaul dengan rakan sebaya yang buruk akhlaknya. Selain itu, ibu bapa harus mencurahkan kasih sayang sepenuhnya kepada anak-anak seperti menatang minyak yang penuh. Menatang minyak yang penuh ni maksudnya satu perbuatan yang berat, yang susah, tanggungjawab yang besar. Nak mengangkat satu minyak yang penuh dalam satu tong yang besar tu bukan senang. Sangat berat. Begitu jugalah perumpamaan untuk ibu bapa yang perlu menjaga, mengambil berat, menyayangi anak-anak sejak kecil. Okey, seterusnya. Tambahan pula, ibu bapa harus meluangkan masa untuk menemani anak-anak. Okey, di sini kita katakan sebagai ibu bapa zaman sekarang yang sangat sibuk dengan pekerjaan, tak ada masa untuk anak. Jadi ibu bapa perlu cari masa juga untuk menemani anak, untuk memahami masalah anak dan berusaha untuk menyelesaikannya. Ibu bapa mestilah mengambil berat terhadap anak. Ibu bapa jangan terlalu sibuk mengejar kebendaan ataupun menjadi ibu bapa yang materialistik, sibuk mencari duit pagi, petang, siang, malam, tak ada masa untuk anak. Okey? Sebab walaupun anak-anak itu masih ada ibu bapa, tetapi anak-anak itu kita panggil sebagai yatim. Bermaksud yatim ini ialah anak-anak yang kehilangan kasih sayang daripada ibu bapa. Okey, penutup. Natijahnya ataupun kesannya, konklusinya, kesimpulannya, semua ahli keluarga berperanan mewujudkan keluarga bahagia. Institusi keluarga boleh diibaratkan sebuah bangunan yang terdiri daripada berjuta-juta batu bata. Okey. Keluarga bahagia banyak memerlukan unsur juga. Contohnya dalam keluarga bahagia mesti ada unsur kasih sayang, kerjasama, toleransi dan sebagainya. Barulah terbentuknya rumahku, syurgaku. Keluarga bahagia ialah keluarga impian saya. Okey, kita ada latihan. Apakah maksud peranan? Berdasarkan petikan di atas. Okey, di sini kita ada maksud peranan ya. Okey, cikgu akan highlight dekat sini peranan. Apa maksud peranan kelas? Okay, cuba awak fikir ya. Okey, seterusnya soalan kedua. Mengapakah ibu bapa harus mengawasi perlakuan dan memantau kegiatan luar anak-anak? Okey, dia punya soalan tu kita perlu cari dia punya keyword atau kata kunci. Sini ya. Kenapa kan? Okey, jadi kat sini ibu bapa harus mengawasi perlakuan dan memantau kegiatan luar anak-anak supaya mereka yang baru berumur setahun jagung, darah setampuk pinang tidak terjebak dalam kancah negatif. Okey, seterusnya soalan yang ketiga ya. Berdasarkan petikan, apakah ciri-ciri anak yang digelar sebagai yatim? Tadi cikgu dah terangkan ya. Dia ada dekat sini. Anak-anak yang kehilangan kasih sayang daripada ibu bapa yang sibuk ialah yatim. Awak jangan sewenang-wenangnya salin ayat ya. Pastikan awak jawab dalam bentuk ayat dan perkataan yang tak penting tu tolong buang kelas. Kalau salin saja dapat separuh markah ya. Okey, soalan yang keempat. Nyatakan 3 unsur keluarga bahagia. Yang ni paling senang. Tadi cikgu dah terangkan ya. Apa 3 unsur keluarga bahagia? Ada dekat sini. Okey. Kasih sayang, kerjasama, toleransi dan sebagainya. Okey, seterusnya soalan yang terakhir, fikir. Pada pendapat anda, apakah kesan jika anak-anak tidak memiliki keluarga yang bahagia? Huraikan 2 kesan tersebut. Okey, huraikan 2 kesan tersebut. Okey, dekat sini awak boleh cari tak kelas? Boleh cari ke? Okey, kalau pada pendapat anda, awak tak boleh cari ya, awak kena fikir sendiri. Jadi cikgu tukar sebab kepada kesannya, huraikan 2 kesan tersebut. Okey, di sini cikgu akan berikan idea. Pada pendapat saya, kesan jika anak-anak tidak memiliki keluarga yang